بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين كافة شيء الله من الفاتحة. بسم الله الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Imam dan seluruh jawatan kuasa Masjid Nurus Saadah, khususnya para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pagi ini dapat kita kembali meneruskan kehidupan sebagai seorang mukmin. Mudah-mudahan lebih baik daripada semalam dan akan berterusan istiqamah kita dengan kebaikan mudah-mudahan insya-Allah. Kita akan sambung kita punya munaqashah perbincangan dalam bab fiqhul munakahat yang juga disebut sebagai undang-undang keluarga Islam. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan kita dalam kitab Fiqhul Manhaji ini, Mazhab Syafi'i, dalam jilid yang keempat ikut percetakan Pustaka Salam, bab peminangan, pertunangan di dalam Islam. Dan hari ini kita masih meneruskan tradisi ini. Dan tradisi ini bukan hanya berada dalam masyarakat, adat masyarakat kita, tapi ia juga ada di dalam Islam. Barangkali tuan-tuan dan perempuan kebanyakanlah semua pernah menghadiri ataupun pernah menjadi wakil kan, ataupun anak sendiri kan terlibat kan. Anak sendiri kan terlibat ataupun diri sendiri kan. Ada. Muka surat 720. Muka surat 720 peminangan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas tu dia sebut dalam C tu 720 peminangan. Apabila seseorang lelaki benar-benar tertarik dengan sifat-sifat baik seseorang wanita serta timbul keinginan untuk berkahwin setelah melihat wanita tersebut, kini tibalah masa untuk meminang. Meminang bermaksud seorang lelaki menyatakan keinginannya untuk berkahwin kepada wanita yang ingin dikahwininya. Betul lah tu kan? Duk kawan dulu kan, tengok kan, kerja sekali ke kan, berkawan dengan orang lain, kahwin dengan orang lain. Itu biasa je, bukan biasa, banyak je tu kan, kawan sekolah mengaji universiti pun semua kan, apa di kampung kan, duk kenal kan, duk apa, duk katok botol kan, lepas tu keluar rumah kan, ataupun duk baling batu kena tingkap tu, buka tingkap tu kan. Tengok-tengok kerja dapat posting tempat lain, tempat kerja pergi cari rezeki dapat tempat lain, berkenan pula dengan orang lain. Tu kata jodoh kan, jodoh. Ada agak kawan daripada sekolah, daripada rumah kampung sampai ke boleh kahwin lah tu, yalah jodoh juga tu kan, rezeki.
Cuba angkat tangan tengok ada. Marah orang rumah. Ni hak mana pula ni? Ada lagi je. Baik, bilakah pinangan dihalalkan, bilakah diharamkan? Pertama, meminang dihalalkan dalam secara tasrih, iaitu terus terang. Atau ta'rid, iaitu membayangkan, dia bagi kiasan. Dia bagi hint je. Jika perempuan itu bukan isteri orang, tidak berada dalam iddah, dan bukan perempuan yang haram dikahwini sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini. Itu cerita yang ta'rid tu. Maksudnya dia bagi kiasan lah, dia bagi bayangan. Yang tasrih ni clear, kan? Clear, kita boleh apa? Dia bukan pinangan orang, dia bukan isteri orang, dia tidak terikat dengan iddah, kan? Dan dia bukanlah perempuan yang haram dikahwini. Kita dah bincang sebelum ni, orang-orang yang haram kita kahwini tu, kan, mak saudara sendiri, kan, tapi tiba-tiba nak minang mak saudara sendiri. Boleh apa? Boleh batu ngiling tu lagi apa? Batu tumbuk cabai tu kena. Dihalalkan, yang kedua, dihalalkan meminang secara ta'rid, iaitu membayangkan secara jika perempuan yang dipinang berada dalam keadaan iddah kematian suami atau iddah disebabkan talak bain. Itu disebut dalam Al-Quran, wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa aw aknantum fi anfusikum, dan tidak ada salahnya bagi kamu tentang apa yang kamu bayangkan, iaitu secara sendirian, untuk meminang perempuan-perempuan yang kematian suami masih dalam iddah. Dia macam tu. Tapi kalau perempuan yang iddahnya iddah talak, sama ada talak itu talak bain ataupun talak secara fasah. Dia perceraian ni dia ada beberapa jenis perceraian, kan? Ada perceraian secara talak, iaitu suami melafazkan talak, maka dikira sebagai talak. Yang tu kalau di mahkamah kita kira straight to the point lah. Seksyen 47 tu kira mai-mai ada persetujuan bersama, maka kita benarkan. Setelah mana kita teliti, isteri berada dalam keadaan suci. Suci bermaksud tidak berada dalam keadaan iddah, boleh sembahyang, kita benarkan. Dan tengok jugalah merit, kan, merit nak bercerai tu, kan. Kalau baru menikah seminggu, sebulan pun kita minta pergi balik dulu lah, pergi kaunseling ke apa lebih kurang. Yang duk buat macam tu tak tahu, kecuali ada isu-isu yang darar syar'i, kan, yang tu kita akan benarkan. Tapi kalau sikit-sikit tu, kan, tak tahulah, saya undang-undang juga hukum tidak menghalang, tapi dari sudut maslahah lah. Kalau secara peribadi memang saya hambat balik dulu lah, kan. Ada yang nikah, baru lepas akad nikah, kemudian dia pergi makan, kan, waktu tu dia lafaz talak. Tapi talak secara ta'liq lah. Ta'liq ni talak secara bergantung. Sebab tu tadi saya sebut talak yang pertama talak secara sarih, kan. Kemudian yang kedua secara ta'liq, kan. Hang langkah keluar pintu rumah ni jatuh talak. Itu ta'liq, tergantung. Jatuhnya apabila isteri dia langkah keluar, maka tergantung tadi dah jatuh. Itu ta'liq. Sama macam yang saya cerita tadi tu, kan. Dia kata apa tu, dia kata sambil duduk makan dengan tu, gila apa lepas ni, kan. Habis tu apa kahwin siapa, kan. Dia bagi ta'liq kepada isteri dia, kan. Dia kata lepas habis sebulan kot, lepas habis sebulan hang diceraikan lah, ditalakkan lebih kurangnya tu. Jadi dia pergi mahkamah untuk buat pengesahan. Taib. Rupa-rupanya bila kita tengok balik ada kaitan juga dengan isu peminangan ni. Sebab apa? Family arrange. Family paksa, kan, family paksa. Tak apalah, itu contoh, kan. Maksudnya kalau jatuh talak dia kena beriddah. Kemudian ada juga talak secara fasah. Fasah ni apabila contohlah suami tidak bersetuju untuk bercerai, tak setuju nak lafaz talak, ataupun suami hilang.
Tak tahu entah ke mana, jadi tergantunglah si isteri ni dan juga anak-anak kalau ada, maka dia nak lepas daripada ikatan perkahwinan dia tu, dia buat permohonan secara fasakh. Itu juga ada dia punya iddah. Kan? Maka dalam keadaan tadi ni, iddah-iddah yang begini ni, dia panggil iddah yang raj'i ni, dia tak boleh lagi kita nak rujuk. Cuma fasakh dia tak ada lah iddah raj'i. Kan? Tapi dia ada iddah dia. Maaf, dia tidak boleh peminangan. Contoh kalau macam yang kita cerai tadi, cerai biasa tu, lafaz-lafaz cerai, kemudian ada iddah, maka iddah tadi iddah untuk raj'i, iddah rujuk. Maka orang-orang ni kalau kita berkenan kat dia pun, kan, kita tak boleh duduk bagi secara terang-terangan. Nak tu. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan kita tak boleh nak pinang dia, kerana dia masih lagi berhak ke atas suami itu untuk dirujuk semula. Ada tempoh dia. Sabar Ustaz. Kemudian dalam keadaan iddah kematian suami dan juga atau disebabkan talak bain, yang tu boleh. Boleh sebab apa? Sebab memang dia tak boleh nak rujuk lah. Kan? Kalau dah kematian suami dalam kubur nak rujuk apa lagi? Kan? Duk tunggu juga tepi kubur kan? Cuma tak boleh rujuk. Kan? Tapi dia ada iddah kan? 4 bulan 10 hari. Kan? Tak boleh kita secara sarah, secara terang-terangan, aku berkenan, aku nak minah hang, tak boleh. Dia kena ada bagi kiasan-kiasan. Ataupun talak bain. Talak bain ini bermaksud talak 3 yang mana dah tak boleh nak rujuk dah, maka boleh secara kiasan, boleh secara bayangan, secara ta'rid tadi tu. Tak boleh secara terang-terangan. Diharamkan yang ketiga, muka surat 721, diharamkan meminang secara tasrih atau ta'rid selain dari 2 keadaan di atas. Oleh itu haram meminang perempuan yang masih bersuami. Juga diharamkan meminang semua perempuan yang haram dikahwini, sama ada haram untuk selama-lamanya atau haram untuk sementara waktu sahaja. Maksudnya perempuan yang masih disuami, ada isteri orang kan? Dan juga perempuan-perempuan dan saudara yang kita tidak boleh berkahwin. Haram juga meminang perempuan yang masih dalam talak raj'i, sama ada secara tasrih atau ta'rid, kerana dia masih lagi bergelar isteri dan suaminya berhak untuk rujuk kembali. Yang kita sebut tadi. Dalam talak raj'i tak boleh. Kan, sebab suami dia masih lagi berhak untuk rujuk semula. Dan suami-suami mereka lebih berhak, kan, maksud dalam surah Al-Baqarah, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika min aradu islaha. Dan suami-suami mereka lebih berhak mengambil kembali, yakni merujuk isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka, jika mereka, yakni suami-suami bertujuan hendak berdamai. Itu maksud dia. Itu dalam dalil Al-Quran. Makna pinangan secara tasrih, yakni secara jelas. Lafaz tasrih ialah lafaz yang hanya mempunyai satu tafsiran saja, iaitu keinginannya untuk berkahwin. Lafaz tasrih adalah seperti, aku ingin mengahwini kamu, atau selepas habis iddahmu aku akan mengahwinimu. Direct to the point. Tak payah duk serabut-serabut fikir apa, aku nak nikah hang. Tu. Kan hati yang kata tasrih. Jelas. Yang kedua, makna pinangan secara ta'rid, yakni secara sembunyi-sembunyi ni, secara bayangan. Lafaz ta'rid ialah lafaz yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai tafsiran. Kiasan lah tuan-tuan, kiasan. Sama ada sebagai keinginan untuk berkahwin atau sebaliknya. Seperti awak cantik. Kita tak sebutlah awak kan. Hang tengok cantik nampak cantik kan, lagi berseri, tu lagi kemah tu. Nampak berseri hari ni tu kan. Padahal dia duduk bilang hari, dia tengok kalender, tak habis lagi ni kan. Ramai orang sukakan awak, ramai orang suka ni, macam tu lah kan. Kemudian dia kata apa lagi, untunglah siapa boleh kan, macam tu lah kan. Untunglah siapa boleh kahwin ni, pandai masak kan. Yalah, zaman sekarang ni bila dalam keadaan iddah sekalipun, tapi bila dia ada tanggungjawab, contoh kerja, dia kena pergi kerja kan.
Dia dalam keadaan ihdad, dalam masih lagi menahan diri dia tu. Contoh kematian suami 4 bulan. Siapa nak pergi cuti 4 bulan? Dia kena pergi kerja kan. Kalau ada tanggungan dia kena mencari rezeki. Jadi dia akan bermualah, berurusan dengan orang kan. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia stres juga. Saya bacalah satu kajian berkaitan, dan juga orang duk cerita pengalaman kan, talk pasal ni, khususnya isteri-isteri yang muda kematian suami ni. Dia ialah banyak benda yang dia tak boleh buat. Kemudian ada satu kisah tu, dia mengandung pula lagi. Dah mengandung ni sehingga kelahiran anak kan. Suami dia mati ketika mana dia mengandung. Mengandung pula bukan kata di hujung-hujung tu, dia awal lagi tu. Duk ada berapa bulan ni, 6-7 bulan lagi nak menunggu tu. Allah Akbar, dia kata. Banyak ujian, dia kata. Kan, tekanan. Sehingga dia dapat darah tinggi waktu tu, dia kata. Sebab stres. Kan. Jadi itu hikmah kesabaran yang dia terima tu. Akhirnya Allah Ta'ala bagi rezeki yang hebat pada dia. Kan. Dia punya perniagaan dia menjadi, dan dia dapat suami yang baik kan, dapat jaga terima anak-anak dia apa semua tu. Dia cerita, dia kata sabar, kena sabar banyak. Memang dia akui dia tak dapat darah tinggi kan. Tapi habis dekat tu lah, lepas nikah tu hilang darah tinggi dah. Cuma sebab dia nak, abang kata, dia kata picek tu darah naik. Mungkin dia dalam keadaan apa, tekanan, kehilangan suami, lepas tu hilang tempat pergantungan, macam-macam lah kan, perempuan ni kan. Yang seterusnya, meminang perempuan yang telah dipinang. Haram meminang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain sekiranya pinangan tersebut telah diterima. Walaupun begitu, pinangan boleh dilakukan sekiranya lelaki pertama memberi keizinan kepada lelaki kedua untuk meminangnya. Haram, tak boleh kita duk pinangan orang. Dah tahu dah. Sebab tu yang ni adat meminang ni dia buat majlis agak sikit kan, kawan-kawan jiran sekeliling kan, tahu kan, jemaah-jemaah tu sikit-sikitlah, jemaah surau ke apa masjid tahu. Sebab apa? Sebab dia dalam nanti saya tengok nanti. Dalam minang ni dia akan ada satu proses risikan. Nama macam tu, merisik ni biasa kan, tuan-tuan pun dah tahu benda ni kan. Kita mesti tanya orang dulu, habis tak ada kita akan tanya jiran-jiran. Seganlah nak pergi tanya direct dengan orang tua tu kan. Dengan pak ayah mak muda tu kita tanya kawan dia kan. Sebab tu dia ada juga majlis sikit kan. Tanya orang jemaah masjid, ni kena ada apa Tok Bilal kita sekian-sekian mana kata dia anak orang, sebab tanya pada tahu dah kan. Anak orang, oh dia katanya anak 5 orang. Perempuan semua. Oh tu perempuan semua. Semua habis dah menikah dah tak? Tak lagi. Hak sulung tu duk mengaji, baru habis mengaji saja duk kerja. Oh tu. Bukan kata dengar nak menikah dah. Dia buat ayat. Bukan kata dengar nak menikah. Tak lagi, tak dengar apa cerita sekalipun. Tak tahu saat aku pergi tanya. Kawan tu pergi tolong tanya bagi. Lepas tu dia balik report kat kawan ni. Itu yang berlaku lah dalam masyarakat tuan. Sekiranya pinangan lelaki pertama tidak wajib, tidak dijawab, tidak diketahui sama ada pinangan diterima atau tidak, pinangan lelaki kedua adalah diharuskan. Pi tanya. Kebenaran hak yang pertama tadi, hak yang mula nak masuk tanya tu dia tak jawab. Kan? Jadi makna kata tak ada lagi lah ikatan apa-apa. Jadi maka hak kedua tadi boleh lah kan buat urusan kan. Sekiranya seorang lelaki meminang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain dan kemudian lelaki kedua menikahi perempuan tersebut, akad nikahnya tetap sah. Walaupun begitu, dia tetap menanggung dosa perbuatannya meminang perempuan yang telah dipinang. Faham tak ayat ni? Dia kata apa? Dia dah minang dengan orang lain, tiba-tiba ada lelaki orang lain masuk, terus yang kata wali tadi jalan terus bagi akad nikah dengan lelaki yang kedua, bukan tunangan dia. Akad nikah tadi sah tak sah? Sah. Tapi perlakuan tadi dosa kerana dia melanggar pinangan, satu ikatan janji. Sabda Nabi SAW, la yakhtubu ar-rajulu ala qitbati akhihi hatta yatruka al-qatibu qablahu aw ya'dhana lahu qatib.
Seseorang lelaki tidak boleh meminang seorang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya, saudara seislam, sehingga pinangan sebelumnya meninggalkan atau membatalkan, atau pinangan itu memberi izin kepadanya. Hadis riwayat Bukhari, sahih. Kita tak boleh duduk kata tak apa, baru minang, baru tak kahwin lagi. Hati-hati, ada hukum syarak kat situ. Ada hukum, memang betul pernikahan kalau kita buat juga sah kan, tapi ada dosa di situ. Dosa. Sebab kita nak buat ni biarlah berkat daripada awal sehingga penghujungnya. Hukum meminta pandangan mengenai bakal pengantin. Siapa yang diminta memberi pendapat tentang bakal pengantin lelaki atau perempuan hendaklah turut menceritakan keaiban dan keburukannya secara jujur berdasarkan pengetahuannya. Ini semua dianggap sebagai nasihat dan peringatan kepada bakal pengantin mengenai pasangannya. Itu jelas, memang betul. Kan? Dicerita, termasuk dalam kitab-kitab yang lain, Matla'ul Badrain pun ada cerita tentang kena habaq lah, tentang perlakuan baik buruk dia sebagai apa? Sebagai peringatan dan juga nasihat. Kan? Jadi lelaki tadi pun bersedialah, kan, bersedia. Perbuatan ini tidak termasuk dalam kategori mengumpat yang diharamkan. Dia perlu menceritakan keaiban tersebut apabila diperlukan. Tapi jika keburukan tersebut boleh diringkaskan dengan berkata, laki ini tidak sesuai dengan kamu, atau perempuan itu tidak sesuai untukmu, berpadalah jika dia berbuat demikian. Cukuplah tuan-tuan, tak usah duk perindang banyak-banyak. Abang kata tak apa kot, cari orang lain lah. Cukup lah. Kan? Pergi duk cerita buat poin yang pertama sekian. Poin yang kedua cerita tu dah jadi lain. Kan? Tu dah membawang aja. Kan? Sampai pedih mata kawan dengar tu, keluar air mata. Kan? Dalilnya daripada kisah Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Fatimah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham telah melamarku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Jaham tidak pernah berlekang daripada tongkatnya, yakni tua, manakala Muawiyah adalah seorang miskin yang tidak mempunyai harta. Bernikahlah dengan Usamah bin Zaid, tetapi aku tidak menyukainya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, nikahilah Usamah, aku pun mengahwininya. Allah memberikan kebaikan kepadaku. Fatimah binti Qais bergembira selepas perkahwinan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Nampak? Satu panduan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kat kita. Boleh nak cerita macam tu. Tapi Nabi kata apa? Nabi cerita secara ringkas lah. Kan? Dia cerita Abu Jaham ni tua, lebih kurang macam tu kan. Kemudian Muawiyah ni taklah berharta. Kan? Dia sebab Nabi SAW bila nak menjawab satu persoalan, dia tengok keadaan orang. So dalam keadaan kisah ni, dia dah tahu Fatimah binti Qais tu macam mana, apa keperluan dia yang macam mana. So dia cadangkan sikit-sikit. Padahal lagi kalau junjungan besar Nabi SAW yang cadang. Kan? Kita lagi berasa berbesar hatilah. Kan? Kita kalau orang untuk guru kan, tiba-tiba cadang anak dia ke apa, kita pun rasa macam kena fikir balik ya. Baik. Sahabat saya ada seorang dulu, dia tengah waktu tu tengah duk belajar di Mesir. Ialah dia berkenal lah dengan satu orang tu. Kemudian kawan tu kawan sekolah lah, terkenal lah kawan sekolah kan. Kemudian abang dia bertindak, kalau saya sebut nama ni tuan-tuan sangat kenal dua orang ni, adik juga abang ni kan, sangat kenal kan. Tapi siapa, biarlah rahsia kan. Abang dia dah kahwin lah, dah ada anak sebagainya. Kemudian dia buat dia merisik lah, dia pergi tengok, dia tanyakan kawan, dia tanya kami yang mengaji pun semua sekali kan, dia tanya orang ni macam mana, si fulan bin fulan ni macam mana kan. Okay, bila dia dapat satu kesimpulan, dia terus pergi Mesir, dia jumpa adik dia kata kat adik dia, hang kahwin dengan orang ni sekian-sekian. Maknanya dia bagi pandangan dekat adik dia, tak payahlah kahwin dengan orang dia berkenan tu. Kemudian abang dia pula
balik cari seorang calon baru kat dia, selesai. Dia pun kahwin sampai hari ni, hidup bahagia. Saya tak apa sebut, kalau tak sebut kalau nak kenal sangat nanti tak apa nak syok lagi. Tapi nak buat tindakan dia, tindakan yang betul. Kan, dia dah pergi check tengok semua macam mana sekian, kemudian dia pergi pula, sanggup pergi mesej cerita kat adik dia kata begini sekian-sekian, baliklah, nanti balik tu kita kira balik. Kan, kemudian balik dia, abang dia pun susun tengok macam mana, dapatlah jodoh dia. Tu mak kata kepentingan juga kadang-kadang kita pergi duk tengok kan. Tapi lah ni macam mana tuan, dan kan pergi tengok? Kau tak dan lah kan, mereka main bagi resume kat kita kan. Tapi elok pi riki lah kan, istilah orang ni kan, pi riki tengok kan, pi ziarah. Itu yang dibuat oleh orang tua dulu kan. Ayah saya pun lama arwah dulu, kak nak menikah, kata hang kenal tak ni sekian-sekian ni, pi tengok sat macam mana dia suruh saya pi. Sebab yalah lebih kurang bayar kan, kita pergi tanyalah kawan-kawan kan, tanyakan kawan ni macam mana tempat mengaji dia. Okey bagi report kat ayah kan, ni sini okey. Ayah kata okey, tak apa, esok kita pergi rumah dia tengok, kenal dengan apa, dengan keluarga pula. Lebih kurang macam itulah tuan-tuan yang ada berlaku ni. Yang seterusnya, wali menawarkan perempuan jagaannya kepada lelaki soleh dan bertakwa. Wali disunatkan menawarkan perempuan di bawah jagaannya kepada lelaki yang soleh dan bertakwa. Ini dicontohi daripada tindakan Nabi Shu'aib. Beliau menawarkan anaknya supaya berkahwin dengan Nabi Musa. Nabi Shu'aib alaihissalam meyakini sifat amanah dan kesucian Nabi Musa dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas. Yang ni cerita apa? Cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Shu'aib dan juga Nabi Musa kan. Seterusnya pada muka surat 724, kita juga mengambil contoh daripada perbuatan Sayyidina Umar Al-Khattab ketika dia menawarkan anaknya kepada Sayyidina Osman dan Sayyidina Abu Bakar. Mereka berdua menolak dan ia dikahwini oleh Nabi SAW kan. Maksudnya wali boleh kalau kita nak menawarkan, kita nak mencadangkan kepada orang di bawah kita ni, anak kita ke ataupun adik kita ke, yang kita ni sebagai wali, kita boleh nak cadangkan kan, sekian-sekian orang. Seterusnya sunat meminang. Orang yang meminang atau wakilnya disunatkan berkhutbah sebelum meminang dan sebelum akad. Khutbah dimulakan dengan memuji Allah dan bersalawat ke atas Nabi SAW. Tuan-tuan buat tak masa minang khutbah? Mana kan, kena ambil tongkat lah, duduk satu. Lepas tu kena buat kat masjid kan. Mai duduk ramai-ramai tu, tiba-tiba tu dia Tok Wali hak wakil cakap tu naik atas mimbar. Ni apakah hal buat ni? Hari ni hari apa, Jumaat kan, hari raya kan? Tak, gerhana bulan. Khutbah dia boleh kan secara ringkas lah. Kita Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Okey, jalan lah. Lepas tu bagi sikit intro dia kan. Hari ni kita berjumpa, berhimpun kan, kita alukan, atau khutbah tu kita nak rapatkan silaturahim, atau khutbah kan, kita mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kan. Macam tu lah kan. Kemudian kita menjadi apa? Orang yang bertakwa. Tak payahlah tuan-tuan nak sampai nak angkat-angkat tongkat tu, kira mukadimah tu, kita ambil pahala sunat. Makna kata kita buat benda tu, kita tahu rupanya itu ada dalam hukum kita. Kan? Ada panduan syarak kita. Jadi kita taklah rasa sia-sia, betul majlis tu dah betul dah, majlis khutbah kan, bertunang. Dah dalam hukum syarak, kemudian kita tambah pula lagi amalan-amalan dalam tu, sunat kita. Kan? Kita ataupun takkan kita mulakan pantun terus kan. Pantun terus kan? Boleh juga nak pantun, tapi mula dengan khutbah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Selesai. Lepas tu 2-3 kucing berlari tak apa kan? Tak ada masalah kan. Yang penting kita dah ambil pahala sunat tu dulu. Jadi kita pun rasa macam buat ni bahasa kemas sikitlah, kita amalan yang adat yang kita dah rasa buat tu. Sebenarnya kita dah rasa macam biasa, main majlis tunang duk dengar kan. Kurang-kurang kita hak cakap dapat pahala, hak dengar pun dapat pahala, majlis tu diberkati. Macam tu.
Tapi jangan duk lajak sampai khutbah apa? Khutbah nikah pula kan. Nikahu sunnati sekian-sekian. Ni silap pula. Lepas tu tok wali pula ada tu hak laki tu pula mai dia salam ke, aku nikahkan kau dengan anak aku sekian-sekian. Kawan tu pun jawab, sah tak sah? Sah kan? Selesai tu jalan tu. Zaman PKP ni payah kan bagi seseorang kan. Kemudian dia hendaklah berpesan supaya bertakwa kepada Allah, barulah melahirkan keinginan ingin berkata, kami datang untuk meminang anakmu kan. Kita lepas baca selawat memuji Allah, kemudian kita ucapan untuk sama-sama bertakwa kan. Kalau tak mau bagi ni sangatlah, sebut sikit kan. Mudah-mudahan Allah tak berkati kita ni jadi manusia yang baik. Itu peringatan takwa lah tu kan. Wali perempuan juga disunatkan berkhutbah yang dimulai dengan memuji Allah dan berselawat serta berpesan supaya bertakwa, lalu berkata, saya terima pandangan tersebut. Selalunya kan yang mai tu yang berhajat lah. Kita sila minta sila siapa yang ni. Ataupun tuan rumah mukadimah dulu pun boleh, tak ada masalah. Dua-dua tu sunat. Khutbah sebelum akad nikah lebih ditekankan berbanding khutbah sebelum meminang kerana ia dilakukan oleh para salafus soleh. Nak cerita bagi bahawa adanya amalan ini dibuat oleh para soleh. Para imam rahimahullah telah mencontohi khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dalam hadis yang marfu'. Sabda Nabi SAW, jika kamu ingin berkhutbah untuk menyatakan suatu hajat seperti hajat bernikah atau lain-lainnya, hendaklah kamu berkata, segala puji bagi Allah, kami memujinya, kami minta pertolongannya, meminta pengampunannya, kami berlindung dengan Allah dari kejahatan diri kami dan dosa-dosa amalan kami. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak akan ada siapa pun yang mampu menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, tiada siapa pun yang mampu memberi petunjuk kepadanya. Aku ni saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada sekutu baginya. Aku ni saksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya Allah SWT. Habis takat tu. Makna kata pernah dibuat oleh baginda Nabi SAW. Jadi kita buat tu maknanya dapat pahala lah. Kan, pahala puji Allah, pahala selawat, kemudian pahala amalan itu dibuat oleh Nabi SAW. Kemudian dia masukkan lagi lah ayat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Macam khutbah kan, khutbah. Baik, kita tengok muka surat yang seterusnya. Hukum berkhalwat dan bergaul mesra dengan tunang menjadi kebiasaan dalam masyarakat Islam yang jauh daripada ruh Islam. Selepas majlis pertunangan diadakan, pasangan laki dan perempuan yang bertunang mula bergaul mesra, berdua-duaan dan berkhalwat. Mereka mendakwa tindakan tersebut membolehkan mereka saling mengenali dan mengetahui akhlak dan tabiat masing-masing. Sedangkan lubuk hati lelaki tersebut mengakui bahawa dia tidak mampu walaupun sedikit untuk menyingkap hakikat sebenar akhlak tunangnya. Dia jadi lesen lah tuan-tuan. Kan? Itu orang kata lesen P. Kan tak ada asal lesen penuh kali kan. Lesen takkan nak bagi kenal je. Kan? Lesen takkan nak bagi kenal je. Kan? Kenal itu pun ada batas-batas dia. Tak boleh lagi lajak. Lepas tu saya tengok baru ni ada laporan berita yang kata apa? Kena tangkap khalwat di Kedah di mana tu Allah SWT dia ingat, saya tak ingat. Bila orang tanya dia kata nak bincang tarikh kahwin. Kan? Kena tangkap ni pasal apa ni? Nak bincang tarikh kahwin. Habis tak ada tempat dah nak bincang. Kan? Punyalah susah nak dapat tarikh tu kan. Sampai kena duduk di hotel dulu baru dapat tarikh. Ini kerana dia sendiri sentiasa berfikir untuk berpura-pura di hadapan tunangnya bahawa dialah lelaki yang diidam-idamkan dari segi akhlak, kebaikan dan kesyirikan. Tunangnya pula menunjukkan sifat kepupuraan lagi hebat darinya. Dia cuba menggambarkan bahawa dialah perempuan idaman dari segi segala kelembutan, keperempuanan, adab, akhlak dan juga perangai. Pakat dia orang tunjuk tuan-tuan. Kan selfie kan.
Masak, dia tunjuk tengah duk masak. Kan? Tengah duk tolong mak. Tengah duk mesyur rumput, tengah duk menebah. Kan? Waktu tu semua bukan nak tunjuk. Kan? Abang atau lelaki idaman. Kan? Ataupun perempuan yang apa? Yang hebat. Kan? Bergaul mesra dan berduaan khalwat antara pasangan yang bertunang sebelum akad nikah adalah haram serta tidak diredai Allah Taala. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bi amri'atin illa ma'aha zu mahram. Tidak boleh sama sekali seorang lelaki berkhalwat dengan perempuan, duduk berdua-duaan secara sunyi melainkan mereka bersama perempuan itu adanya mahram. Tunang sebelum akad nikah dikira sebagai orang asing, yakni bukan mahram. Dan dikira masih lagi ajnabi lah, bukan mahram. Termasuk waktu nak tengok nak tunang pun disunat yang dibolehkan had pandangan tu takat mana? Kan? Takat mana kalau disebut di dalam kitab Matla'ul Badrin, dia kata takat mana aurat dalam sembahyang. Kan kita boleh tengok muka dan juga buat tangan. Takat tu lah. Tak boleh lebih ya. Perempuan yang berakal dan cerdik ialah perempuan yang tidak memperlihatkan dirinya di hadapan tunangnya selepas pandangan pertunangan sehingga selesai akad nikah. Ini kerana dia mesti memikirkan masa depannya dan mengambil kira kemungkinan yang berlaku yang mesti dihadapi. Dia juga perlu memikirkan jika pertunangannya terputus, laki lain tidak akan meminangnya setelah mereka mengetahui perhubungan dengan bekas tunangnya. Apabila akad nikah telah berlaku, pergaulan dan khalwat dibenarkan kerana mereka sudah menjadi suami isteri. Mereka boleh melihat pasangan masing-masing tanpa sebarang dosa dan juga halangan. Dia kena berhati-hati. Kan? Kemungkinan juga disebut dalam hal ni, pertunangan tadi putus. Kan? Kalau putus apa jadi? Sedangkan orang pun dah tahu dah mereka ni ke hulu ke hilir, naik motor semua sekali kan. Kena hati-hati. Pergi sana sini kan. Jadi dalam tu bila orang dah tahu macam tu, orang pun tak pernah nak berkenan lah kan. Itu yang pertama. Jadi dalam hal ini memang tidak dibenarkan serta ia disebut dalam kitab ni sebagai haram. Memang hukumnya haram kan. Baik, isu-isu lain berkaitan dengan pertunangan ni. Adakah bertunang ni bila putih tunang satu benda yang tak baik? Kan? Tak juga kan? Boleh jadi Allah Ta'ala nak bagi yang lebih baik. Sebab tu kadang-kadang mungkin dalam kalangan masyarakat kita ada pengalaman kan putih tunang, kan kemudian di kemurungan, senyap, sedih lah, siapa tak sedih kan? Tapi ialah berserahlah kita kepada Allah SWT, pasti ada yang lebih baik. Kan? Pasti ada yang lebih baik. Ramai yang macam tu. Kemudian putus tunang dia ni pula disebabkan keengganan satu pihak yang lain. Lalu mana nak buat? Kan? Pertama sekali ialah kita kena redha lah bahawa itu ujian kat takdiri kita. Kemudian yang kedua, kalau di sana ada satu penipuan atau ada benda-benda yang memudaratkan kita ada hak di sudut undang-undang untuk membuat satu tuntutan ganti rugi pertunangan. Ini yang ada dalam undang-undang lah kan. Kemudian disebut juga dalam perbahasan fiqh ni, beberapa ulama membenarkan sekiranya ada darar kan, ada darar. Sebut dalam kitab Nizamul Usrah, dibolehkan kita untuk menuntut ganti rugi seandainya ada pertunangan itu diputuskan kan. Contoh kalau sengaja diputuskan atau dia ditipu. Bila dah bertunang dan kita dah buat persediaan. Di sudut belanja, di sudut persiapan kahwin, tempah ni. Tiba-tiba pengantin lelaki lari. Tunggu tak mai-mai. Malu kan. Apatah lagi kalau anak kita perempuan. Kan? Pak ni tunggu pecah peluh, memang ialah sebab dia lah tuan rumah, sebab akad nikah sudah kat tempat pengantin perempuan ni. Sama ada kharih adakah di rumah ke? Habis ya. Nuh ada belakang bunyi dah cok cek tu. Allahu akbar. Kan? Kemudian hak persiapan lagi tu. Hak ada panggil kenduri kendara kan, hak dengan kemah apa semua, lembu sekok dah berapa ribu dah.
Anak sulung pula tuan. Oh Allah, tepuk dahi. Ralatlah di situ. Cari-cari pun tak sampai. Kan? Kemudian, dia jadilah apa? Pelamin anganku musnah apa. Dia mainlah tajuk lagu macam-macam kan. Dia teringat habis semua tu. Tengok dia sengaja. Dia tak mau. Lepas tu dia hantar mesej saja. Main lepas habis lewat dia hantar minta maaf. Kita putus. Oh. Yang ni tuan-tuan, boleh tak boleh? Boleh. Kita cek tengok semua tidak ada. Di pihak kita ni tak ada cuai apa pun. Kita follow lah. Ikut SOP dia. Nak menikah lagu mana kita ikut semua dia punya rule tu. Tiba-tiba ada pihak lagi. Ada pihak yang cuai. Sengaja untuk memutuskan ikatan pertunangan tadi. Dia macam perjanjian lah. Kan? Siapa breach kontrak, siapa yang langgar kontrak, dia pecah kontrak tu, dia kena tanggunglah remedi tu. Dia kena tanggunglah kerugian tu. Boleh tuan-tuan. Kat mana nak tunjuk? Di mahkamah syariah. Sama ada mahkamah rendah atau mahkamah tinggi, tengok amounts. Biasanya mahkamah rendah lah dulu. Kan? Boleh buat permohonan. Macam mana? Saman malu pun boleh tak? Kan? Tapi kita kena tengok apa kita punya dia panggil kesan tu. Kesan terhadap kita. Kita sama dia satu orang yang dikenali kan, yang berhormat kan. Lepas tu masuk paper, lasat dia tuan-tuan. Masuk surat khabar. Tak perlu surat khabar, media masa pum sampai hak tu lagi cepat orang viral habis. Kan? Alamak kan. Habis yang malu lah. Kita pula yang dikenali, itu kesan dia lagi besar. Kan? Habis tahu kawan-kawan tempat kerja, habis tahu masyarakat kampung, boleh sampai malu. Sebab apa? Sebab kita dikira sebagai kita dah teranaya dalam hal ni. Supanaya ni kita tidak boleh dibenarkan. Itu di pihak perempuan sama, ganti rugi ni sama ada lelaki boleh, perempuan pun boleh. Dua-dua pihak boleh. Kan? Mana tahu lelaki pun duk tunggu juga. Duk tunggu, duk kira macam tunang dah. Tapi duk tunggu tarikh nak akad nikah ni. Kerja extend saja. Kerja tangguh lah. Kita tangguh bulan depan kot. Duk bulan depan PKP COVID main. Kita tangguh nanti lepas PKP pula dia duk yang kawan tak nak mau nikah ni, kita duk tunggu lah pengumuman. Harap-harap pengumuman lanjut. Sambung. Sebab dia tak mau nikah kan? Sambung. Alhamdulillah. Sampai hujung tu 31 bulan. Kita nikah tahun depan lah. Kan? Hak dalam perempuan ni boleh tak ni? Boleh lah kita buat. Sebab ada je orang buat. Kawan-kawan kita buat je nikah. Tak apalah, saya tak syok lah. Orang adik-beradik tak boleh nak main. Jauh-jauh tak boleh nak main. Dia bagi alasan. Tangguh lagi. Mai tahun depan pula dia habaq kata boleh buat cerita dia dapat kerja tempat lain, nak kena pergi kerja dulu, nak bagi stabil dulu kan, nak career kan baru dapat sekian-sekian. Dia macam lama-lama hanyut senyap macam tu lah. Bertahun-tahun kita tunggu. Boleh tak? Kita boleh lah nak minta putus, tapi jangan ialah janganlah kita kata kalau kita minta putus itu kita yang penyebab. Tidak. Kita minta putus tu sebab apa? Sebab kecuaian ataupun kelengahan yang sengaja di pihak lelaki tadi itu tak mau nak bagi tarikh nikah, sampailah kita tunggu-tunggu menyebabkan kita pun susah kan. Jadi boleh untuk kita menuntut ganti rugi. Tengoklah apa-apa yang ni. Pernah ada kes di Pulau Pinang kan? Di Pulau Pinang ni lagi dahsyat sikit. Anak mami sekali dia tuntut dekat 40,000 kan, untuk ganti rugi. Kalau boleh ni kan, boleh buat deposit rumah kan 40,000 kan, dekat 100,000 ada kan. Tapi bila kita dah reduce tu, kita tengok yang perlu. Dia buat keluar apa tuan-tuan? Dia boleh, kita pun heran macam mana dia boleh sediakan bukti-bukti tu. Dia punya keterangan evidence dia tu, dia bagi resit hotel, pergi beli barang di Kuala Lumpur. Kan, jalan Tar, jalan Tunku Rahman kan, jalan tu dia pergi cari situ, dia bagi resit hotel. Dia boleh bagi pula resit taksi perjalanan dia pergi tu. Kemudian dia bagi mileage ini pergi ke Kuala Lumpur. Oh, tak kemah. Seolah macam dia boleh jangka nak berlaku perpisahan tu. Kan? Persiapan awal. Ya. Kita nak ialah kita pun berdasarkan dokumen lah. Kan? Kalau kita nilai tengok itu genuine asli asal tu, kita boleh terima. Kan nampak kata
Itu baru itu kos perjalanan. Tak kira kos persiapan lagi. Beli barang ni, siap. Boleh tak boleh dia buat itu? Boleh. Sebab apa? Sebab dia dah buat benda-benda yang perlu untuk persiapan berkahwin. Itu disebut sebagai ganti rugi pertunangan. Boleh kita nak tuntut. Lepas ni tuan-tuan, moral dia nak bagi tunang anak, kita list down siap-siap benda apa yang kita buat. Satgi kawan kita hak bakal besan duk tengok amboi berkira sungguh lah. Dia tulis susah dah abang dia. Kita pelan-pelan lah kan tengok agak-agak lah tuan-tuan. Taklah sampai menganiaya sangat kan. Jadi yang keduanya, kalau kita rasa tak boleh, kita sallu ala nabi, elok lah kan, pergi elok. Macam mana kita main elok, kita hantar elok lah kan. Habaq minta maaf lah kan. Dia pun tak tahulah bila dah kerja tempat lain, dia kata ada berkenan dengan orang lain. Runding cara baik, benda boleh disettle kan. Tidak ada benda yang tidak boleh dirunding kan. Semua benda boleh dirunding kan. Semua benda dirunding kan. Semua benda boleh nego kan. Kita boleh nego. Jadi mudah-mudahan sedikit maklumat yang kita bincang pada malam petang ni, pagi ni. Dia celaru habis lah. Kan. Sebab tu dalam ganti rugi ni, dia ada ganti rugi perkahwinan, dia ada juga ganti rugi pertunangan. Jadi yang kita bincang pada hari ni adalah pertunangan. InsyaAllah tajuk yang akan datang kita akan tengok masuk dalam bab rukun-rukun nikah, dan insyaAllah penekanan kita mungkin dalam bab wali kan, dalam bab tajuk wali, kerana tajuk wali ni dia pecahan dia banyak kan. Mudah-mudahan insyaAllah. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap dalam penyampaian saya ni. Mudah-mudahan kita diberi rahmat dan juga keberkatan dalam majlis kita pada pagi ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-tuan, kita pun dah berada dalam tempoh yang kritikal lah kan. Tak tahulah macam mana kita punya situasi COVID ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lepaskan kita daripada hujan dan juga wabak ni, mudah-mudahan insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan marhuma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.